Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini kita akan akan melihat tajuk keelektromagnetan fizik tingkatan 5. Okey, dalam buku teks, dalam buku rujukan ada nota yang kamu boleh baca sendiri dekat luar sana. Tapi dalam video ini, kita akan berdiskus dengan cara yang lebih simple. We want to get the idea behind the concept itself. Okay, kita nak permudahkan, kita tak nak perkara yang simple. Okay, so video ini santai saja, tak ada strict sangat, tak ada kita sebut apa terlalu mendalam, kita just go briefly. Okay, yang lain tu kamu boleh rujuk buku sendiri masing-masing. Baik. Okay, first kali kalau kita lihat dekat skrin ni, ini tajuk keseluruhan keelektromagnetan yang kita nak belajar hari ini. Okay, tapi bukan hari inilah, maksudnya keseluruhan topik bab keelektromagnetan. Yang kita nak fokus hari ini, yang ini sahaja. Kesan kemagnetan arus. Okay, kesan kemagnetan arus. Apa maksudnya? Okay, sekejap lagi kita akan sentuh. Dalam tu kita akan cover apa itu medan magnet, apa itu solenoid, apa itu elektromagnet dan aplikasinya di dalam kehidupan seharian kita. Baik, first kali bila kita bercerita ataupun bercakap mengenai tajuk elektromagnet ini, kita lihat perkataan itu sendiri. Elektro, kalau saya boleh guna warna lain dekat sini, magnet. Okay. Untuk mudah faham, senang saja. Ia adalah magnet. Okay. Warna kuning nampak kat sini. Okay. Elektron adalah magnet yang dihasilkan oleh ni. Kalau saya boleh guna warna pink pula. Elektrik ni menghasilkan magnet. Macam mana tu? Simple saja sebenarnya. Okey, bayangkan. Okey, kita ada dawai besi ataupun apa-apa sahaja konduktor yang boleh membawa arus elektrik. For example, just a simple wire saja. Okay. So, kita bekalkan current dekat sini, I. Okay. So, I ni akan melalui lah konduktor ni. Betul? Akan melalui konduktor ni. Okay. Apabila itu berlaku, secara tak langsung di sekelilingnya. Okey, saya lukis dulu secara tak tepat. Di sekelilingnya kat mana ni? Kat tepi ni, sini, 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 sini. Kawasan sepatutnya saya boleh je lorekkan kan. Okey, kita highlightkan warna biru lah. Okey, dekat kawasan yang sekeliling dia ni, okey, akan mengalami ataupun akan wujud satu medan magnet. Apa itu medan magnet? Itu yang kita nak discuss hari ini. Akan wujud medan magnet. Kita pun tahu daripada kecil kita pernah dengar perkataan magnet ni. So, bila ada magnet ni akan wujud tarikan dan tolakan. Okey. So, tapi medan magnet ni ataupun kesan magnet ni hanyalah sementara sahaja. Okey. Sementara sahaja. Jadi, dalam erti kata lain, elektromagnet yang kita nak tengok hari ini ialah medan magnet sementara. Okey, ini ialah medan magnet sementara yang dihasilkan dengan mengalirkan arus elektrik dekat sini. Ni mengalirkan arus elektrik melalui wire yang dililit pada, tak kisahlah apa-apa yang kita nak lilit. Benda tu akan automatik menjadi wire tu sendiri. For example, kita ada macam ni. Kita sebut ini adalah teras besi lembut. Ini besi biasa, normal. Teras yang lembut. Teras besi lembut. Kemudian kita lilitkan besi ni dengan wire ni. Nampak tak wire ni? Ni wire ni. Okay. Kemudian kita alirkan elektrik. Okay. Alirkan elektrik. What will happen is that when you switch on this circuit, apabila kita menghidupkan liter ini, arus ini akan melalui wire ini. Dan wire ini kita lilitkan kat teras besi lembut. Kesan daripada situ adalah teras besi lembut ini akan sementara temporarily terlekat pula lidah. Okay, menjadi sementara akan menjadi magnet.
Okey. Maksudnya kalau dia jadi magnet, dia akan ada kutub. Dia akan ada kutub utara, dia akan ada kutub selatan. Macam bit normal punya magnet tu. Tapi bila kita switch off di circuit, kita matikan circuit ini, dia akan jadi bersih, teras bersih lembut yang tak ada apa-apa, yang biasa saja. Itu asas dia. Okay. So, berbalik kepada tajuk hari ini, elektromagnet. What is elektromagnet? Dalam bahasa mudah, bukan dalam bahasa jawapan skema, ialah adalah magnet sementara. Okay, magnet sementara yang dihasilkan apabila ada arus melalui gegelung. Okay. So, baik. Selesai macam tu. Sekarang ni, kita nak lihat macam mana medan magnet tu. Tadi saya ada lukis ke atas ni. Saya buat gambaran. Okey, kalau ada arus, ada medan magnet. Sebenarnya medan magnet tu apa? Okey, kita nak tengok dulu apa itu medan magnet. So, medan magnet, sorry bosor sangat tulisannya. Kita kecilkan sikit. So, medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet ialah kawasan, okey, first kali adalah kawasan di sekeliling satu magnet. Di sekeliling satu magnet atau satu konduktor yang membawa arus di mana daya magnet akan bertindak pada suatu bahan magnet. Maksudnya dalam kawasan di sekeliling magnet. Tak kisahlah itu magnet kekal ataupun magnet sementara, kawasan sekitar dia. Okey. Medan magnet ini kalau kita nak bayangkan adalah terdiri daripada garis magnet ataupun flux. So, okey, kawasan tadi ada garis magnet. Garis magnet ataupun lepas ni kita akan sebut sebagai flux magnet. Okey, garis-garis ni dia mewakili kekuatan dia. Lagi padat garis tu, macam mana garis tu? Okey, for example, ini ada satu kertas. Okey, ada satu kertas. Kita bayangkan dua dimensi lah sepatutnya saya lukis. Saya buat sekali lagi. Okey, kita lukis. Okey, dua dimensi 3D, dua dimensi pula 3D. Kalau saya tera. So, ada satu wire, okey, menembusinya dan terluar kat bawah ni. Okey. So, arus mengalir kat bawah. Daripada atas mengalir ke bawah. Baik. Macam mana nak tahu medan magnet? So, kita tahu kawasan sekeliling dia dekat sinilah. Ni sekeliling. Allah besarnya. Okey, kita kecilkan sekejap. So, ini kawasan sekeliling dia. Dekat kawasan yang saya lorekkan dengan warna warna purple. Okey, warna purple ni akan ada medan magnet. Okey, akan ada medan magnet. So, jadi dekat sekeliling dia ni akan ada garis-garis magnet tadi ataupun kita sebut flux. Lagi padat garis ni, maksudnya dia lagi kuat. Sebab tu saya katakan ada garis magnet flux dan garis-garis ini mewakili flux ni. Flux mewakili kekuatan medan magnet tersebut. Lagi padat garis tu, lagi kuat medan magnet itu. Okey, lagi dia jauh antara satu sama lain, lagi dia kurang kuat kekuatan magnitude dia. Okey. Kemudian arah. Kat mana? Mana arah dia? Okey. Setiap medan magnet yang saya baru saja lukis ni mempunyai arah. Okey, selepas ni kita tengok nak tentukan macam mana arah. Sebab kena faham, kena tahu yang mana kalau arus daripada atas turun ke bawah, medan magnet dia mempunyai arah yang tidak sama sekiranya arus tu daripada bawah naik ke atas. Dia tak sama dia tak sama dua-dua ni. Medan magnet, arah medan magnet ni tidak sama. Untuk tahu benda tu kita akan gunakan ni. Petua genggaman tangan kanan. Kita kecilkan sikit. Okey, macam tu. Petua genggaman
genggaman tangan kanan. Okey. Baik. So, senang je kalau kita boleh baik tengok dalam kita punya skrin kita sekarang ni. Kita angkat tangan kanan kita, thumbs up sekali. Okey, ni thumbs up, dan kita yang jari yang selebihnya kita gelungkan, kita gulungkan. Okey, bayangkan macam tu. So, itu yang kita nampak ni, ini adalah arah medan magnet situ. Jadi, kalau kita berbalik kepada lukisan saya kat sini tadi, kalau kita tengok kat sini, daripada atas turun ke bawah, so jadi apa nak buat? Kita pun thumbs down. Okey. Ini jari kita, saya lukis. So, yang lain tu, dia akan pusing ke belakang lah. Dia akan pusing. 1, 2, 3, 4, 5. Cukuplah jari kita ada 5 jari kan. So, arah putaran dia melawan jam. So, kita kena, kalau kena lukis dalam soalan nanti, lukislah arah lawan jam. So, macam mana? Macam tu. Dia naik macam tu. Okey, clear so far? Okey, clear so far. Kalau dalam contoh ini, arus dia daripada bawah naik ke atas. So, putaran dia mengikut melawan arah jam. Which is this one, mengikut arah jam. So far clear? Okay, kalau masih lagi kurang faham, boleh komen ataupun boleh repeat video ini. Tak ada masalah, insyaAllah. Baik. Kemudian, garis medan magnet ni lah saya tunjuk tadi. Kita recap balik. So, ada satu dawai halus daripada bawah naik ke atas. Bermaksud arus dia mengalir daripada, kita tahu kata kawan sekejap. Arus dia mengalir daripada bawah naik ke atas. So, thumbs up. Ibu jari kita menghala ke atas. Jari 4 lagi menunjukkan arus dia mengalir macam ni. Dan garis-garis putus ni, imaginary yang kita tak nampak pun dalam real life. This one is flux. Okay, flux magnet. Okay, penting sebab nanti ke depan tajuk seterusnya kita akan lihat apa yang kita sebut sebagai pemotongan flux. Itu ke depan lah, hari ni kita tak sentuh lagi. Okay, baik. So, ini ada satu ujian. Okay, ada satu ujian. Kamu pause video ni, lukiskan, pause, kemudian lukiskan arah ataupun flux, lukiskan flux dulu, kemudian arah medan magnet tersebut. Pause sekarang. Alright, macam mana? Dah boleh jawab? Okay, first kali untuk kita tentukan arah dia, kita kena tentukan arah dulu first kali. Nak tentukannya, kita rujuk kepada bateri yang digunakan ataupun sel kering yang digunakan. Arus akan mengalir daripada terminal positif, mengalir macam ni. Okay, pergi ke terminal negatif. So, kita tahu kita akan gunakan thumbs down. Okay, petua genggaman tangan kanan dengan ibu jari menghala ke bawah. Kemudian kita akan lukis flux sekeliling dia macam ni. Okay, alright. So, bila kita pusing ke bawah, okay, bila kita pusing ke bawah, jari kita akan pusing macam tu, betul? Pusing macam ni. So, ini dah menunjukkan arah pergerakan, arah medan magnet kita. Okay, arah medan magnet kita. Kalau kita ada kompas. Okay, kompas kita tahu ada jarum. Kan? Jarum ini akan bertindak, akan mengikut arah medan magnet tersebut. Arah flux tersebut. Kalau kita letak satu kompas dekat sini. Ada lagi satu dekat sini. Dan ada satu lagi kat sini. Arahnya, jarum tadi akan mengikut macam tu. Macam tu. Dia nampak tak? Kalau kita terbalikkan bateri ni, apa akan jadi kepada kompas tadi? Kita tengok kat sini. Okay. So, before that, simbol ini nak merujuk kepada arus ke dalam kertas. Arus ke dalam kertas. Tengok kat sini. Kita highlight kan. Kalau simbol titik, arus keluar dari kertas. Okey, baik. So, arus macam tu. Macam yang kita buat sampel tadi ke atas. So, ini kamu punya flux magnet tadi.
Okey, kalau kita boleh sambungkan semua ni. Okey, contohlah kan, lukisan abaikanlah keterukan lukisan tu. So, kalau kita buat anak panah, menunjukkan arah flux tadi, kamu akan nampak macam tu. Ini kompas dia tadi. The same thing kalau kita arahkan arus tadi naik ke atas. Dia akan jadi macam tu. Okay. Kalau kita boleh lukis medan magnet dia. Okay. Dan kita gunakan petua genggaman tangan kanan, ibu jari ke atas. Bermaksud lagi 4 jari tadi akan berpusing macam ni. Lawan arah jam. Okay. So, kompas dia pun akan follow pergerakan arah medan magnet tadi. So far clear? Okay, kalau tak clear boleh repeat balik video ini. Baik, kemudian kita nak tengok tadi dalam kes yang pertama, arus melalui satu konduktor yang biasa saja. Wire ni saja. Okay. Sekarang ni wire tadi dia dalam bentuk gegelung bulat. Dia dijadikan macam ni. Okay. Tengok bateri dia. So arus mengalir ke arah ni. Masuk ni sebelah bawah yang kita putus ni sebelah bawah. Kemudian keluar kat sini. So kat sini nak guna titik ke nak guna pangkah? Nak guna titik ke guna pangkah? Arus daripada kertas. Kita tengok balik. Okey ni. Arus keluar dari kertas. So kita akan guna yang mana? Yang titik. So kita padam yang ni. Okey. So yang ini pula kita akan guna pangkah. Okey. So kita berdasarkan dua ni kita boleh buat rujukan balik kepada kerja kita ke atas tadi. Kalau bentuk macam ni, okey, arus dia macam ni. Medan magnet dia macam ni. Kalau kata arus dia daripada dalam kertas. Okey, so kalau daripada dalam kertas, kita akan dapat corak yang macam tadi. Kalau daripada luar masuk ke dalam, okey tadi masuk saya. Kalau daripada arus keluar ni yang ni, okey. Arus keluar ni kita guna yang bulat dekat sini. So macam mana kita gabungkan dua ni sekarang jadi macam ni. Sekarang kalau kita gabungkan dia akan jadi macam ni. Kalau perasan kan dekat kawasan ni yang saya highlight kat ni, tu perasan tak? Dekat sini ketumpatan dia tu menjadi semakin kuat. Medan magnet di kawasan tengah yang saya highlightkan ni akan lebih strong berbanding this side. Okay. Sebab apa? Because there are more flux in that particular area. Simple as that. Okay. Solenoid. Solenoid adalah bila kamu gulungkan wire jadi bentuk yang macam dalam gambar rajah ni. Okay. So dekat sini kawasan yang arus apa kat sini yang sebentuk X ni, tengok ni. Tu saya highlightkan. Tengok macam mana. Okey, kat sebelah bawah pula macam ni. So ini efek. Ini adalah efek dia. Dan kalau kamu perasan dekat tengah ni the strongest medan magnet lah. Okey. Too many flux coincide each other. Dia akan jadi lebih tebal. Okey, kat situ. So simple saja. Ada 3 situasi yang kita kena faham. Saya repeat balik. Okey, yang pertama adalah arus mengalir melalui satu wire. Yang kedua dalam gegelung bulat dan yang ketiga solenoid. Konsepnya sama juga menggunakan medan magnet yang digabungkan. Okey. So, ini lain sikit. Gegelung yang kita nak tentukan kutub utara kat sini dan kutub selatan. Senang saja. Ingat tak jari kita? Okey, ini jari kita. Apa yang perlu kita buat adalah kita lihat arus. Arus mengalir macam mana. Kemudian apabila kita dah tahu arus mengalir daripada mana ke mana, kita selarikan 4 jari kita ini mengikut arus tersebut. Contoh, arus daripada bawah ni dia naik. Kemudian
dia pusing, dia naik macam tu lagi, dia pusing, naik macam tu lagi, dia naik. So kita nampak pattern arus naik ke atas. Jadi apa yang kita buat adalah kita bayangkan jari kita memegang teras besi lembut tadi tu. Jangan bagi pegang sebab pegang betul-betul sebab ada elektrik tu. Okey. So ibu jari kita pula ni akan menunjukkan kutub utara. So kalau sini obviously kutub utara, yang dekat belakang ni selatan lah. Simple as that. Kalau tak faham, boleh komen, tengok apa yang cikgu boleh bantu lagi. Kalau masih tak faham lagi, kita boleh tengok repeat balik video ni. Kamu boleh repeat balik video ni. Okay. So, settle tajuk untuk hari ni untuk aplikasi. Okay. Ada 4 aplikasi. Okay. Ada yang kita boleh discuss, tapi ini adalah homework kamu. Okay. Terangkan, okay, kalau boleh terangkan dalam bentuk, tak perlu buat video, kamu buat satu essay simple, okay, guna bullet point, terangkan keempat-empat aplikasi dalam kehidupan harian ataupun aplikasi yang ada dalam nota kamu. Simple okay. Tempoh untuk siapkan 1 hari. Okay, bila dah siap boleh submit. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih.